Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar SMK Abdul Jalil. Cikgu doakan semoga sihat sejahtera. Bersama saya Cikgu Fazil. Nama penuh Muhammad Fazil bin Haji Yahya. Berumur berapa umur cikgu? Okey, umur rahsia. Cikgu adalah kaunselor sekolah menengah penanti di Pulau Pinang. Baiklah anak-anak pelajar, semoga pertemuan kita ini menjadi satu pertemuan yang cukup bermakna untuk kita semuanya, insya-Allah. Sebelum kita mulakan sesi slot ini, cikgu suka kita main gosok tangan. Boleh? Kita main gosok tangan Okey, sama-sama. Ready? Bila saya kata gosok, kamu pun gosok tangan. Okey? Ready? 1, 2, 3. Gosok. Gosok. Letak di pipi. Rasa apa? Rasa panas. Menurut kajian, kalau kita menggosok tangan, dia akan menghasilkan tenaga-tenaga yang positif. Okey, menghasilkan tenaga-tenaga yang positif. Bila kita hasilkan tenaga-tenaga positif, maka banyak lagi tenaga-tenaga positif akan datang dalam hidup kita. Okey, boleh faham? Jadi cikgu nak kamu buat bersungguh-sungguh walaupun kamu ada kat rumah. Ready? 1, 2, 3. Gosok. Gosok pipi. Syoknya. Lagi sekali. Gosok. Gosok di pipi. 1. Okey. Moga-moga lebih banyak tenaga-tenaga positif yang kita lahirkan. Sebelum kita pergi kepada seterusnya, cikgu juga nak main satu permainan. Boleh kan? Budak-budak tingkatan 2 SMK Abdul Jalil ni bagus. Okey. Senang saja. Di rumah, bila saya kata 1, kamu tepuk sekali. Boleh? Ready? 1, 2, 3, 4. Oh, berapa tu? Kena ingat tu. 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sajalah bagi senaman sikit Okey. Walaupun kita bertemu secara maya, pastikan rasa macam kita sedang berdepan bersama. Boleh macam tu? Boleh Program hari ini namanya Wake Up Call. Wake Up Call tu apa? Panggilan untuk bangun, bangkit. Maksudnya, cikgu-cikgu, kaunselor-kaunselor SMK Abdul Jalil ini nak kamu semua bangkit. Bangkit untuk berjaya. Boleh tak boleh? Mesti boleh. Okey. Baik. Sebelum kita meneruskan ceramah kita, saya nak ingatkan kepada anak-anak pelajar. Bila dengar saja ceramah, perkongsian apa-apa, kuliah dan sebagainya, pastikan. Apa dia? Pastikan kamu ada pen dan juga kertas. Jangan dengar bodoh macam gitu saja. Ingatan kamu ni tak kuat. Tahu tak kuat? Maksudnya kamu perlu menulis. Ulama kata apa? Imam Syafi'i kata apa? Ilmu itu sangat liar. Tambatlah ilmu itu dengan pena. Tulis. Ilmu itu liar. Tambatlah dengan pen. Dapat? Tulis sekarang. 1 minit untuk menulis. Saya ulang lagi sekali. Ilmu itu liar. Tambatlah dengan pen. Ilmu itu liar, tambatlah dengan pen. Apa maksudnya? Ilmu ni kalau kita tak tambat dia, dia akan hilang, lari menjauhkan kita. Itulah sifat ilmu. Baru-baru ini saya ada mengemaslah buku-buku kan. Kemas buku-buku, nota-nota lama saya tu. Lalu saya terjumpa saya punya nota. Oh, nota apa ni? Oh, nota ketika saya belajar pada tahun 2007. Saya cuba nak ingat apa yang saya tulis. Langsung tak ingat. Kerana apa? Kerana sudah terlalu lama.
Tahun 2007, 2017, 10 tahun. 2017 sampai 2021, 14 tahun lebih kurang. Otak saya tak mampu nak mengingat sejauh itu, sebanyak itu, selama itu. Tak mampu nak ingat. Tapi bila saya buka balik, saya tengok, wow. Saya ingat sebiji-sebiji apa yang saya tulis. Oh, saya boleh ingat balik apa yang pensyarah pesan pada nota-nota itu. Inilah kelebihan kalau kita mencatat sesuatu ilmu. Dan inilah kelebihan yang dikatakan bahawa ilmu itu liar. Kalau kamu tulis, kamu akan ingat. Satu lagi kata-kata yang saya nak share. Seburuk-buruk tulisan lebih baik daripada sekuat-kuat ingatan. Seburuk-buruk tulisan lebih baik daripada sekuat-kuat ingatan. Tulis. Tulis. Seburuk-buruk tulisan lebih baik daripada sekuat-kuat ingatan. Sudah? Bagus. Maksudnya apa? Kamu tulislah buruk macam mana pun sekarang ini lebih bagus daripada kamu cuba nak menghafal saja. Konon-konon otak tu boleh ingat lah. Orang memang tak ingat. So, tulis. Walaupun tulisan buruk, nanti 10 tahun akan datang, kamu buka balik, kamu akan dapat ingat kembali apa yang cikgu pernah pesan hari ini. Jadi syarat yang pertama untuk program dan juga kelas cikgu ni mesti ada pen dan juga kertas supaya kamu dapat mencatat apa yang cikgu sampaikan. Jelas? Baiklah anak-anak, perjalanan ceramah hari ini simple sahaja. Pertama, saya nak share dengan kamu bahawa kita pandai. Yang kedua, kenapa kita perlu berjaya. Perhatikan betul-betul, dua benda ini akan saya kongsikan dalam wake up call kali ini. Okey? Sebelum kita pergi lebih jauh, suka untuk cikgu kongsikan tentang sejarah hidup cikgu. Cikgu adalah pelajar yang biasa sahaja. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang genius, dapat nombor 1 selalu, tidak. Tapi saya orang yang gigih berusaha. Itu yang saya boleh katakan tentang diri saya. Mak ayah saya seorang penoreh getah. Pada usia 12 tahun ayah saya meninggal dunia. Maka ibu saya lah membesarkan kami 3 orang adik-beradik dengan hanya menoreh getah sahaja. Setiap kali saya tolong ibu saya menoreh getah, ya, dan saya juga tolong ibu saya mengutip getah-getah pada setiap hari Sabtu, saya selalu merenung ke dalam diri saya, susahnya kerja ni, susah kerja ni, busuk, gaji tak seberapa. Saya selalu menanam dalam diri saya bahawa saya tidak mahu kerja ini. Susah, penat, teruk, hasilnya tidak seberapa. Maka bermula saat itulah saya sentiasa berazam pada diri saya, aku mesti berjaya, aku mesti dapat kerja yang lebih baik supaya aku dapat membantu keluarga aku. Inilah azam saya setiap kali saya tolong ibu saya menoreh getah. Kerana saya tahu susah. Kerja sebagai penoreh getah ni susah. Penatnya, letihnya, pendapatan tak seberapa. Tambah-tambah lagi bila harga getah jatuh, sukar. Okey? Baiklah para pelajar. Kan? Okey. Nak belajar kena enjoy. Enjoy, kita kena seronok-seronok. Okey? Baiklah. Seterusnya, saya nak tanya satu soalan yang sangat penting. Jawab jujur-jujur.
betul dari hati tau. Jangan bohong-bohong Bohong berdosa, masuk api neraka ada muka. Soalan saya senang saja. Kamu pandai ke bodoh? Tanya diri kamu sekarang. Tik-tok, 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 tik-tok. Okey, baik. Jawab dengan kuat-kuat walaupun di rumah kamu. Ready? 1, 2, 3. Jawab. Okey, bagus. Ada yang jawab pandai, ada yang jawab bodoh. Baik. Harapan saya, selepas habis program dengan saya ini, online dengan saya ini, berubah minda kamu bahawa aku memang pandai. Boleh? Mari kita. Baiklah, bagi menjawab persoalan itu, pandai ke bodoh? Mari kita lihat satu video. Video ini mengisahkan perjalanan sperma menuju kepada ovum ataupun telur perempuan. Okey, ini proses persenyawaan proses persenyawaan menjadinya seorang manusia. Okey. Dalam proses ini sebanyak 400,000. Ada kata 40 juta, banyak pendapatlah, sebenarnya tak terkira sperma yang dilepaskan. Tapi dalam banyak-banyak itu, hanya satu sahaja akan bercantum dengan telur dan menjadi seorang baby. Only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Soalan saya, kenapa Allah buat begitu banyak sperma? Kenapa Allah buat begitu banyak sperma? Satu kan dah cukup. Sebab kan telur kan ada satu saja. Kenapa tak buat satu saja? Kan membazir namanya tu. Tidak. Sebenarnya Allah nak memberitahu bahawa hanya yang hebat akan berjaya. Yang hebat itu yang mana? Yang di depan itulah. Yang di depan, yang terpantas, yang terlaju, itulah yang hebat.
Soalan saya, siapakah di depan itu? Ya, saya dan kita semua yang lahir di atas muka bumi ini. Kitalah benih yang paling hebat, paling pantas, paling laju, paling cerdas. Dan kita menang dalam perlumbaan itu. Bayangkan, ada satu perlumbaan yang melibatkan ratusan ribu manusia. Alih-alih dalam pertandingan itu kita menang. Hebat tak? Hebat tak kita? Hebat. Pertandingan lumba lari yang ratus ribu punya peserta, kita johan. Memang hebat. Memang hebat. Kita memang hebat. Sebenarnya. Tapi kenapa, cikgu? Ada juga orang bodoh, cikgu. Mari kita tengok kenapa ada orang bodoh. Sebenarnya tidak ada orang bodoh. Yang ada hanyalah orang yang berbeza kepandaian. Cikgu, ada juga cikgu saya nampak dia bodoh, cikgu mengaji tak reti, semua tak boleh cikgu. Cikgu kata semua pandai. Baik, saya buktikan kepada kamu, sebenarnya tidak ada orang bodoh. Yang ada hanyalah orang yang mempunyai kepandaian yang berbeza. Okey? Tidak ada orang bodoh. Yang ada hanyalah orang yang berbeza kepandaian. Saya buktikan kepada anda. Saya seorang guru. Saya pandai mengajar. Itu kepandaian saya. Tapi saya bodoh dalam pemain kereta. Saya bodoh dalam buat rumah. Saya bodoh dalam wiring. Saya bodoh dalam melukis. Sama juga seorang pemain kereta. Tahu pemain kereta? Dia pandai apa? Pandai pemain kereta. Dia bodoh dalam mengajar. Dia bodoh dalam wiring. Dia bodoh dalam berlakon. Dia bodoh dalam menari. Itulah yang saya katakan bahawa tidak ada manusia bodoh, tapi berbeza-beza kepandaian. Remy Ishak pandai apa? Pandai berlakon. Dia mengajar pandai tak? Dia tak pandai mengajar. Saya pandai apa? Saya pandai mengajar. Berlakon pandai tak? Saya tak pandai berlakon. Nanti berlakon jadi kayu. Macam tu. Itulah bezanya. Sama juga dengan kamu. Kamu ada kepandaian tersendiri. Ada kepandaian-kepandaian yang Allah berikan kepada kamu. Sebab itu kamu kena faham diri kamu. Apa kepandaian aku? Aku tak boleh belajar. Aku stres. Aku kalau baca buku memang akan mengantuk. Mungkin kamu pandai dalam bidang-bidang kemahiran. Maka kamu pulun untuk dapat pakar dan pandai dalam bidang kemahiran tersebut. Boleh faham? Senang hidup ini. Cikgu, ada juga orang bodoh, cikgu. Kalau dia bodoh juga, bermaksud dia mempunyai sikap yang malas. Dia ada sikap malas, habislah dia. Tulis, sikap malas menjadikan orang itu bodoh. Saya ulang lagi sekali, sikap malas menjadikan orang itu bodoh. Tulis sekarang. Sudah. Terima kasih. Jadi, sebenarnya kita semua hebat. Kita semua ada kepandaian masing-masing. Jadi apa perlu buat? Kita kena berusaha dan kembangkan kepandaian kita. Macam mana cara? Dengan hadir ke sekolah, dengan belajar,
bersungguh-sungguh. Kita boleh jadi bodoh dengan tidak hadir ke sekolah. Kita boleh jadi bodoh dengan main-main dalam kelas, tak belajar, tak pulun sungguh-sungguh. Kita akan jadi bodoh. Sikaplah yang menyebabkan kita jadi bodoh. Semuanya tentang sikap. Kejayaan kita ditentukan oleh sikap kita. Kalau sikap kita sama, mai sekolah, nak bercari kawan, nak bersembang-sembang dengan kawan, nak bersosial, tak mau belajar, kita tidak akan berjaya, anak-anak. Kita tidak akan berjaya. Sikaplah penyumbang terbesar kepada kejayaan seseorang. Kamu tanyalah siapa pun. Sikap. Okey? Sebab itu kata Albert Einstein, bodoh seseorang itu bila masih lagi mengulang benda yang sama, sikap yang sama, tapi mengharapkan hasil ataupun keputusan yang berbeza. Bodoh. Orang itu bodoh, Albert Einstein kata. Maksudnya apa? Kalau kita nak melakukan perubahan kepada diri kita, sikap kita kena berubah. Mai sekolah bukan untuk berkawan. Nak kawan tak salah, tapi bukan semata-mata main untuk berkawan-kawan, bukan. Main sekolah untuk kita cari ilmu, untuk kita gunakan di masa depan kita. Itu tujuan kita main sekolah. Tak ada makna kalau kita main sekolah just untuk berkawan-kawan, berseronok-seronok, bersosial-sosial, berkongsi-kongsi cerita, bergosip-gosip maklimah, bukan. Bukan itu tujuan main sekolah. Tujuan main sekolah lebih besar lagi, iaitu untuk mencari ilmu untuk masa depan. Jadi bila main sekolah kita fokus betul-betul bila main sekolah tu. Bila tak main sekolah tu rasa, aku nanti ketinggalan lah kalau aku tak main sekolah ni. Rasakan macam itu dalam hati kita. Betul. Sekolahlah tempat terbaik untuk kita membina kejayaan masa depan kita. Tidak ada tempat lain. Kamu pergilah cari di mana-mana tempat lain, kamu tidak akan dapat kejayaan melainkan sebuah sekolah. Sebab itu cikgu selalu pesan. Mai sekolah. Untuk apa? Untuk masa depan kamu nanti ni. Kan? Untuk masa depan kamu nanti. Kamu yang akan rasa seronok dengan kejayaan diri kamu. Ubahlah sikap. Mai sekolah untuk belajar. Mai sekolah untuk belajar. Mai sekolah untuk mencari ilmu untuk kejayaan di masa depan. Baiklah anak pelajar, kita masuk kepada bab yang pertama, iaitu kenapa kita perlu berjaya. Anak-anak pernah tanya tak dalam diri sendiri, kenapa aku kena berjaya? Kenapa aku kena berjaya? Kenapa hang kena berjaya? Apa sebab hang nak berjaya? Pernah tak kita tanya diri kita? Kalau kita tidak pernah tanya diri kita, kita kena tanya sekarang. Kenapa aku perlu berjaya? 1 minit, masing-masing jawab. Kenapa kamu perlu berjaya? Terima kasih kepada siapa yang menjawab. Baiklah, ada banyak jawapan. Jadi, cikgu rangkumkan kepada 3 jawapan penting. Kenapa kita perlu berjaya? Kita tak boleh gagal. Kita mesti berjaya. Nak tak nak, kita mesti berjaya. Marah tu. Tulis. Yang pertama, kenapa kita perlu berjaya adalah kerana kita nak ubah hidup kita. Tulis. Kenapa kita perlu berjaya? Yang pertama sekali, kita nak ubah hidup kita. Okey?
Nak ubah daripada macam mana, cikgu? Saya bukan robot, saya bukan Transformers. Nak buat pembedahan plastik ke cikgu? Bukan yang tu. Cekek baru tahu. Ubah hidup ini maksudnya kita tahu keluarga kita tahap macam mana. Betul? Kita tahu keluarga kita susah macam mana. Kita tahu di rumah kita tu selesa ke tak selesa. Kita tahu semua benda. Saya dah kongsi pengalaman saya dengan kamu. Saya anak orang susah, anak orang miskin. Saya akui, saya anak orang miskin. Bapa, ayah, mak saya, ayah saya kerja sebagai penoreh getah. Pada umur 12 tahun, ayah saya meninggal dunia. Tinggal mak saya terkotak-kanting seorang diri. Membela kami 3 beradik. Dengan cara apa? Penoreh getah. Jadi cara saya nak bantu mak saya akan pergi penoreh getah dan juga kutip getah pada setiap hujung minggu. Susah. Dengan bau busuk je, dengan letih je. Cikgu dah lah kulit flawless. Tak suka je. Setiap kali saya tolong ibu saya sentiasa pesan pada diri saya, aku tak mau kerja sebagai penoreh getah. Bukan sebab kerja tu hina, bukan. Tapi tempat susah. Duit pun susah. Gaji kecil. Pendapatan tak seberapa. Itulah saya punya motivasi. Setiap hari aku tak mau kerja penoreh getah. Itulah azam saya setiap hari. Bukan saya tidak bersyukur, tapi saya nak ubah. Sebab saya tahu keluarga saya susah, mak saya susah. Motor pun tak ada, hanya ada basikal. Saya lah pergi kedai. Saya abang nombor 2. Pergi kedai. Saya anak nombor 2, nombor sulung, yang sulung perempuan. Jadi saya lah lelaki yang sulung. Saya lah pergi kedai apa semua. Ya Allah. Jadi saya kata, saya kena buat sesuatu untuk ubah hidup saya. Kena ubah hidup saya. Maka saya pun berusaha. Usaha. Sampailah hari ini, alhamdulillah, saya bersyukur banyak-banyak pada Allah. Kerana kesusahan dahululah saya berazam untuk ubah hidup saya. Memang saya nak berjaya sebab saya nak ubah hidup saya. Hari ini mak saya pun tumpang gembira dengan kejayaan saya. Mak saya dah berhenti dah motong apa semua, rehat di rumah. Banyak keperluan-keperluan dapat saya penuhi. Alhamdulillah, cukup. Inilah kelebihan orang-orang yang berjaya, iaitu dia dapat ubah hidup dia daripada fakir kepada lebih baik, daripada miskin kepada lebih baik, daripada kaya terus menjadi kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak cuba lihat gambar. Cuba lihat gambar ini. Kenapa pakcik ini motornya penuh dengan beg-beg? Kenapa? Kenapa pakcik ini tak naik kereta? Dengan beg-beg yang banyak macam tu, kenapa tak naik kereta? Bukan pakcik ni tak mau naik kereta, tapi sebab memang tak ada kereta. Faham? Siapa yang nak mengubah kehidupan pakcik ni? Tidak lain dan tidak bukan anak dia. Jadi anaknya perlu berjaya untuk ubah nasib ini. Jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Ubah nasib ini. Jangan mengulang benda yang sama lagi. Nanti dia pun dah ada anak, terpaksa bersusah-susah naik motor macam tu. Tak mau macam tu. Kenapa kita perlu ubah hidup kita? Kerana kita kena ingat, kita kena ingat, para pelajar kena ingat betul-betul. Tulis, Allah tidak akan ubah nasib kamu kalau kamu tidak ubah nasib kamu. Allah tidak akan ubah nasib kamu. Kalau kamu miskin, miskinlah kamu sampai bila-bila.
tidak akan ubah nasib kamu. Sebab apa? Sebab kamu sendiri yang tak mau ubah. Sebab itu, benda pertama yang paling penting perlu kita buat adalah kita ubah hidup kita. Katakan pada diri, aku nak berjaya sebab aku nak ubah hidup aku. Aku tak mau lagi susah sebegini. Aku tak mau lagi susah sebegini. Duit tak cukup, itu tak cukup, semua tak cukup. Bukan tak bersyukur, kita bersyukur dengan apa yang ada, cuma kita nak ubah pada masa depan kita. Bukan kita nak merungut, ayah ini tak cukup, ini tak cukup. Bukan nak merungut, bukan. Saya cerita soal kita nak ubah di masa depan. Siapa nak ubah? Diri kamu lah. Tidak lain dan tidak bukan diri kamu. Boleh faham benda tu? Jelas Ingatlah, tulis dalam buku kamu. Allah tidak akan ubah nasib sesuatu kaum, melainkan kamu sendiri yang mengubahnya. Allah tidak akan ubah nasib sesuatu kaum, melainkan kamu sendiri yang mengubahnya. Kamu nak ubah apa? Ubah hidup diri kamu dan keluarga kamu. Itu yang paling penting. Ubah hidup diri kita ni dan juga keluarga kita yang banyak bersusah payah dengan kita. Kita yang kena ubah. Jangan harap orang lain, jangan harap menteri, jangan harap YB, jangan harap orang lain, jangan. Tolong, jangan. Anda yang kena ubah diri sendiri. Tidak ada orang lain yang akan mampu ubah hidup kita. Perubahan itu bermula bila? Perubahan itu bermula bila? Sekarang. Sebut ramai-ramai dan kuat-kuat. Perubahan itu bermula bila? Sekarang. Sekarang kena ubah. Walaupun kamu tingkatan 2 sekarang ni, dah kena ubah dah. Supaya masa depan kamu dapat berubah. Faham tak ni? Masa depan kamu dapat berubah. Perkara yang kedua, kenapa kita perlu berjaya? Sebagai manusia kita perlu berjaya. Kerana apa? Tidak lain dan tidak bukan. Supaya bebas buat pilihan. Tulis. Tulis sekarang. Yang kedua, bebas buat pilihan. Apa maksudnya cikgu bebas buat pilihan tu cikgu? Saya tak faham lah. Bagus, biar cikgu terangkan. Tahukah kamu, dalam dunia ini banyak pilihan. Nak murah ke, nak mahal? Nak beli barang original ke, beli barang tiruan? Nak beli makanan yang sedap ke, makanan yang tak sedap? Nak beli baju elok ke, baju buruk? Banyak pilihan yang kita boleh pilih. Kenapa kita perlu berjaya? Sebab kita nak pilih ikut suka hati kita. Boleh faham? Apa maksudnya cikgu pilih ikut suka hati kita? Tahukah kamu, orang berjaya, dia boleh pilih ikut suka hati dia. Orang gagal, dia tidak ada pilihan. Contoh macam mana cikgu tak ada pilihan? Saya tak faham cikgu. Dengar cikgu apa? Orang miskin, orang susah, orang gagal, kalau dia lapak KFC, duk iklan dekat TV tu, dia tak boleh nak beli ayam KFC. Lalu apa dia buat? Dia pergi beli ayam RM1 jual tepi jalan. Anak dia kata, ayah nak makan ayam KFC. Lalu dia pun bawa plastik, ataupun dia pergi kedai ayam RM1 tu, dia beli ayam 2, 3, 4, 5 ketui, buat balik ke anak dia. Anak-anak, inilah ayam KFC. Anak dia pun makan.
Ingat ayam KFC. Rupanya ayam RM1 tepi jalan. Jangan salah faham, saya bukan menghina ayam RM1 tepi jalan, tetapi saya nak habaq, kalau kamu susah, miskin, kamu tidak boleh nak beli ikut suka hati kamu. Setiap kali nak beli, kena tengok poket dulu, ada berapa ringgit. Setiap kali nak beli, kena tengok dompet dulu, ada berapa ringgit, cukup ke tak cukup. Inilah kesannya. Ini yang saya tak mau terjadi pada diri kamu. Tapi jadilah orang berjaya. Bila anak kata, ayah nak makan ayam KFC, okey, jom kita pergi beli. Kamu bawa anak kamu naik kereta, pergi kedai KFC, beli ayam KFC bagi gaya. Bila anak kamu kata, ayah saya lapar ayam RM1 tepi jalan, kamu bawa anak kamu naik kereta, pergi beli ayam RM1 tepi jalan tu, tak ada masalah. Sebab itu saya kata, bila orang berjaya, dia bebas buat pilihan. Dia nak ayam RM1 ke, dia nak ayam RM2 ke, RM3 ke, KFC ke, ayam mahal lagi ke, terpulang pada dia. Boleh faham? Sama juga dengan baju. Kalau kamu berjaya, kamu boleh pilih baju nak tiruan ke, original ke, baju grade AA ke, BB ke, CC ke, kamu boleh pilih kamu nak beli baju jenis apa. Kamu nak pakai baju RM2, pakailah, tak ada masalah. Tapi kalau kamu tidak berjaya, kamu tidak ada pilihan lain. Nak tak nak, kena juga pakai baju RM2 itu. Ini maksud saya. Saya bukan menghina. Saya nak cerita orang berjaya bebas buat pilihan. Jadi, jadilah orang berjaya. Kamu akan bebas buat pilihan. Faham? Kamu nak beli rumah di mana? Kamu nak pakai kereta apa? Kamu nak beli motor apa? Kamu nak bawa mak kamu pergi berjalan-jalan kat mana? Semua kamu boleh buat. Sebab apa? Sebab berjaya. Mak, jom. Habis Covid ni kita jalan-jalan di Langkawi. Jom mak seronok. Itu yang kita nak. Kita bebas buat pilihan. Jangan sampai kita terpaksa redha kerana kita yang tak berjaya. Redha. Apa ada? Redha. Islam tak suruh macam tu. Islam selalu pesan supaya kita berjaya. Betul ke cikgu Islam pesan berjaya? Ya. Kamu dengarlah azan. Hayya 'alal falah. Sehari berapa kali kamu dengar? 5 kali. Apa maksud hayya 'alal falah? Marilah menuju kejayaan. Marilah menuju kejayaan. Nak apa lagi? So ingatlah, orang berjaya bebas buat pilihan. Sebab itu saya nak sangat kamu rasa nak berjaya. Sebab apa? Rasa nak bebas buat pilihan. Boleh faham? Jangan jadi orang gagal. Kamu tidak ada pilihan. Kalau rumah buruk, buruklah rumah kamu. Kalau duduk dalam pondok, pondoklah kamu. Kalau atap bocor, bocorlah rumah kamu. Tak ada pilihan. Allah Rabbi. Baik anak-anak, faham. Itu mesej yang cikgu nak sampaikan kepada kamu. Orang berjaya bebas buat pilihan. 1 bintang untuk siapa yang sedang kusyuk menulis apa yang cikgu sampaikan sekarang ini. Cikgu doakan anda dapat banyak bintang dan anda menjadi bintang-bintang yang bergemerlapan. Woo! Seronok kan? Okey, baiklah. Yang ketiga, kenapa kita perlu berjaya? Yang ketiga adalah
kita bantu orang lain. Anak-anak kena ingat, hanya orang ada ilmu mampu memberi ilmu kepada orang lain. Hanya orang ada duit mampu memberi duit kepada orang lain. Saya nak tanya anda, bagaimana anda nak membantu mak ayah anda kalau anda juga tidak ada apa-apa? Belajar pun tak pandai, duit pun tak ada. Bagaimana anda nak membantu mak ayah anda? Jawab soalan ini. Pastinya tidak boleh. Sebab itu, persoalan yang ketiga, kenapa kita perlu berjaya? Sebab kita nak bantu orang lain. Kita nak bantu orang lain. Orang lain tu siapa? Yang paling penting mak ayah kita. Kita nak bantu mak ayah kita. Mereka dah susah cukup lama. Ada yang kerja kampung, ada yang kerja kilang, ada yang kerja kerajaan. Macam-macam, masing-masing ada masalah masing-masing. Kita pun tahu kadang-kadang mak ayah kita tak ada duit. Kereta kadang-kadang rosak, tak boleh nak repair. Motor rosak tak boleh nak repair. Rumah rosak tak boleh nak repair. Kita minta itu nanti dulu. Kita minta ini nanti dulu. Semua nanti dulu. Kenapa? Tak ada duit. Boleh faham? Tak ada duit. Jadi macam mana cara kita nak bantu? Macam mana cara nak bantu? Cikgu, sekarang ni pun saya dah bantu cikgu. Saya pergi kerja cikgu. Kerja sekarang berapa ringgit hang boleh dapat? Saya nak tanya, sehari RM40, RM50, sebulan berapa? 3 kali 5, 15, RM1,500. RM1,500 hang nak makan pun tak lepas. Macam mana hang nak bantu mak ayah? Orang cakap utara ni, faham tak? Macam mana kamu nak bantu mak ayah kamu kalau kamu sendiri pun tidak cukup dengan harga 1,000 ataupun 1,500 itu? So jangan belaka. Kerja sekarang boleh bantu. Kerja kamu sekarang adalah belajar. Tapi cikgu, mak ayah saya suruh bantu untuk kerja. Kalau bantu kerja tapi tidak menjejaskan pelajaran, kamu boleh main sekolah, kamu boleh study, kamu boleh belajar dengan elok, kamu boleh jawab exam dengan elok, tak ada masalah. Kamu buatlah kerja apapun, tapi pelajaran tak terabai, tak ada masalah. Yang masalahnya, bila kamu sibuk dengan kerja sampai balik lambat, tidur lambat, mula nak bangun pagi ke sekolah susah, pelajaran terabai, itulah masalah besar kepada kamu. Jadi, tugas kamu sekarang adalah belajar. Belajar untuk apa? Untuk kamu berjaya, satu hari nanti kamu dapat bantu mak ayah kamu dengan lebih banyak lagi. Banyak lagi kamu boleh bantu. Gaji kamu boleh jadi 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Dengan apa? Dengan belajar bersungguh-sungguh. Faham? Kamu boleh bantu mak ayah kamu. Kamu boleh bantu adik-beradik kamu. Kamu boleh bantu orang-orang yang memerlukan. Ingat Ustaz Albert Liu? Kenapa dia boleh bantu orang? Sebab dia kaya, duit banyak. Dia berjaya. Sebab itu dia boleh bantu orang. Sama juga macam kamu. Tak mustahil ni. Dalam ramai-ramai nanti akan ada yang akan suka membantu orang-orang susah. Macam Ustaz Albert Liu. Amin ya Rabbal Alamin. Mesti ada. Mesti ada. Ni, dalam ramai-ramai ni, tingkatan 2 ni, mana nak tahu nanti ada jutawan dalam ini. Kamu boleh bantu ramai orang. Boleh faham? Sebab itu, 3 asbab kenapa kamu perlu berjaya. Dan asbab ini jugalah saya tanya diri saya satu ketika dulu, kenapa saya perlu berjaya? Fazil, kenapa aku perlu berjaya, Fazil? 3 sebab inilah. Pertama, aku nak ubah hidup aku. Dulu susah, sekarang alhamdulillah. Kenapa aku perlu berjaya, Fazil?
Sebab aku nak bebas buat pilihan. Aku suka hati nak pakai baju apa, aku suka hati nak beli kereta apa, aku suka hati nak buat apa yang aku suka. Nak makan ayam KFC ke ayam RM1, kata pulanglah, ikut suka hati aku lah. Aku tak mau. Tak ada pilihan. Sebab apa? Sebab susah. Dan yang ketiga, sebab apa? Sebab aku nak bantu orang lain. Yang paling penting aku nak bantu adalah mak ayah aku. Inilah 3 alasan yang saya dan kamu perlu pegang dan menjadi kejayaan kepada kamu. Marilah kita berjaya bersama untuk kita ubah hidup kita, untuk kita bebas buat pilihan, dan untuk kita bantu orang lain. Baiklah anak-anak, itulah tadi 3 perkara yang perlu menjadi jawapan kepada kita. Kenapa kita perlu berjaya? Ingat lagi tak? Untuk ubah hidup kita, untuk bebas buat pilihan, dan yang ketiga, untuk kita bantu orang lain. Baiklah anak-anak, seterusnya cikgu nak bagi tugasan sikit pada kamu ni. Cikgu nak kamu senaraikan 10 perkara yang kamu akan lakukan bila kamu sudah berjaya nanti. Senaraikan 10 perkara yang kamu akan lakukan bila kamu sudah berjaya nanti. Kamu senaraikan. Cikgu, saya tak cukup 10 cikgu, sebab banyak sangat benda yang saya nak buat. Lebih pun tak apa, paling kurang 10. Okey? Senaraikan sekarang 10 perkara yang kamu nak buat bila kamu sudah berjaya nanti. Silakan.
Baiklah, 1 bintang untuk orang yang tulis 10 perkara yang dia ingin lakukan. 1 lagi bintang tambahan untuk mereka yang tulis lebih daripada 10. Alhamdulillah. Buat kerja lebih, gaji pun lebih lah. Itu sudah adat kehidupan. Okey, baiklah. Apa yang kamu tulis itu, kamu nak tak ia menjadi kenyataan? Siapa nak angkat tangan? Bagus. Share. Satu cara yang saya nak share dengan kamu, macam mana kalau kita tulis sesuatu matlamat itu dan dia menjadi kenyataan. Siapa nak tahu angkat tangan? Bagus. Satu kajian yang dibuat, apa-apa matlamat yang kita ingin capai, kita perlu tulis di atas kertas. Kita tulis di atas kertas, cantik-cantik, elok-elok. Kita hiaslah, lukislah apa ke, macam letak gambar ke apa ke. Dan kita tampal di mana-mana ruangan dalam rumah kita. Dan kita tengok selalu. Selalu duk perhati. Kita tengok selalu. Siapa yang buat macam ni, kebarangkalian untuk apa yang dia tulis itu menjadi kenyataan sangat tinggi. Ini saya nak share dengan kamu ni, sebab saya pun buat. Saya pun buat macam tu. Masa pada tahun 2012, masa mula-mula saya kerja dulu, tahu apa saya buat? Saya tulis di atas kertas, aku nak belajar, sambung belajar master percuma. Saya tulis, saya tampal dalam bilik saya. Tahukah kamu, pada tahun 2016 saya dapat tawaran belajar secara percuma. Saya terkejut. Cikgu, takkan tiba-tiba dapat. Memanglah bukan tiba-tiba, kita kena mohon apa semua, tapi dapat. Itu ceritanya. Maksudnya apa? Kalau kamu nak 10 perkara tadi ataupun lebih 10 perkara tadi itu menjadi kenyataan, kamu tulis semula di atas kertas yang cantik-cantik, kertas warna-warna ke, bunga-bunga ke, apa ke, wangi-wangi ke, terpulanglah. Kamu tulis balik. Contoh, kamu tulis nak bawa mak pergi Mekah, nak hadiahkan ayah kereta. Kamu tulis elok-elok balik. Lepas tu ada gambar kereta, kamu tampal lah kereta. Ada gambar Mekah, bubuhlah gambar Kaabah ke apa ke, tampal bagi elok-elok. Kena buat bagi elok baru seronok tengok. Lepas tu kamu tampal lah di mana-mana ruangan dalam rumah kamu, dalam bilik kamu ke, dalam almari kamu ke, di dinding-dinding kamu ke. Jangan muka di peti ais ke, mana ke. Hari-hari tengok hari-hari. Katakan pada diri bahawa insya-Allah satu hari nanti aku mesti akan dapat. Siapa yang buat macam ni selalu, yakin dan percayalah, dia akan dapat. Masa jangan cerita berapa lama. Macam saya tulis hari itu 2012, saya dapat 2016. So 4 tahun. Masa jangan cerita. Ceritanya kalau buat mesti akan dapat. Cikgu, apa kaitan dia cikgu dengan kita tampal tu dengan kita akan dapat, cikgu? Inilah kuasa minda kita. Kuasa minda. Maksudnya bila kita tampal, kita tengok selalu, sebenarnya kita sedang set minda kita, kita nak benda tu. Kita sedang set minda kita, kita nak benda tu. Jadi minda kita akan sentiasa berfikir macam mana untuk dapat benda tersebut. Maknanya kita pun akan jadi rajin, akan jadi bersemangat, akan berusaha keras untuk dapat benda tersebut. Inilah kuasa matlamat yang ditulis dan ditampal. Dia set minda, kita pun akan jadi rajin automatik. Akhir sekali, memang betul kita dapat seperti mana yang kita tulis. Boleh faham? Ini satu rahsia yang saya share dengan kamu. Tolong buat, anak-anak. Tolong buat, anak-anak. Masukkan sama untuk periksa SPM ke apa ke, untuk kamu dapat cemerlang ke, tulis juga dalam tu.
Kamu boleh buat lah. Kamu boleh buat satu lagi untuk yang jangka pendek punya, kan? Yang tadi tu jangka panjang bila kamu dah berjaya. Yang jangka pendek punya ni untuk SPM lah, apalah, untuk SPM kamu nanti kan. PT3 dah tak ada kan. SPM kamu nanti ke, kamu nak capai apa, boleh tulis dah sekarang pun. Bila kamu set minda awal-awal, nanti orang terkejut, wow, biar betul dia ni boleh dapat. Inilah kelebihannya. So, cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Mohon ampun, maaf, salah dan silap sebarang dalam mohon ampun, maaf, salah dan silap sepanjang perkongsian cikgu ini. Kamu ada terguris hati ke? Ingat, tidak lain dan tidak bukan, cikgu hanya nak menyampaikan pesanan, teguran dan perkongsian supaya kamu berjaya satu hari nanti. Cikgu nak tengok anak-anak SMK Abdul Jalil ini berjaya. Walaupun kita tak berjumpa secara bersemuka, kalau kamu jumpa cikgu, terima kasihlah bagi motivasi cikgu. Tengoklah sekarang saya sudah berjaya. Alhamdulillah, saya pun seronok. Okey, jangan lupa follow FB saya, Fazil Al-Yahya. Jangan lupa follow juga saya punya TikTok, saya punya IG. Dan paling penting, siapa yang nak join dalam grup Telegram public channel, boleh type dekat search tu, Belajar Luar Biasa. Masuklah situ, saya banyak berkongsi di situ. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baiklah anak-anak, kita pun sudah habis. Macam cikgu maklum tadi, inilah cikgu punya media sosial. Jadi siapa yang nak follow cikgu, boleh follow cikgu. Sebelum tu, cikgu difahamkan ada 10 kuis yang pihak sekolah sediakan untuk kamu. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk menjawab kuis tersebut kerana ada hadiah menarik yang menanti korang semua. Jadi, tanya kaunselor anda macam mana nak join kuis tersebut. Kuis tersebut adalah berdasarkan ceramah yang cikgu berikan pada hari ini. Senang sahaja, masuklah kerana ada hadiah menarik yang menanti anda. Jangan lepaskan peluang. Siapa lepaskan peluang, rugi. So, follow cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.